A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah Mediah ya. Orang pertama menyapa tok pagi ni Mediah. Nombor 2 Harul Hazri, Haji Rahim. Nombor 3 Haji Zainun Singapura Canberra daripada nombor 4 ya. Subhanallah, ni semua orang-orang hebatnya. Diikuti oleh tak apa tak sempat baca tadi, Mas Diana, Cik Akmal Musa, Insinyur Haji Rocky ya. Dari ni ya, apa nama, Jebon ya, Nazmi Ani Azani. Insinyur ni orang KL tak salah. Kafizul Johor Bahru, Amaris Gita Smith ya. Ali Ria, Alam Ahmad, semua kawan-kawan yang memang biasa ikut kita ni. Abdul Rahman, Janatul Nisa, Cik Akmal Musa ya, Haji Rahim, Muhammad Nizam, siapa lagi? Jebon dah masuk. Ada share terus. Like dan share terus kepada 10 atau 20 geng atau grup kita. Mun Maisma, Sabridas, Echa, Selamba. Lama tak nampak dia. Nurmila Ridwan, Nuraini Ismail. Ya. Lepas tu, siapa tak jangan nampak ni. Nurmila, Cahaya Syamrina, Abdul Rahman, Wafa Nurul, Najir Rahman, Rifah Marjan, Ili Rahimi Al-Haj, Intan Sumaya, Ayu Saim daripada Arizona pun dah datang. Allahu Akbar. Khadijah Harun, Cikgu Mokhtar Nurdin dah masuk ya. Salasia Muradi, Yasir Muhammad dah ada ya. Misa Suhana dah masuk. Leni Nazira ya, Khatijah Harun, Sharifah Nur, Muhammad Nizam, Rashida Liasik Rashid ya. Siapa lagi? Amika Nurjisyong. Ni lama tak nampak juga. Hasina Abbas, Nadia Tan ya, Nazmi Ani, Nurmila Ridwan dah. All in Kitchen lama juga ada. Yang Mun Maisma ada, Naji dah sebut, Intan dah sebut, Noreha, Muhammad Nasir, Wan Raudah, Ki Omar, Na Anis. Baru 57 yang share. Come on guys. So Ayu Saim dah sebut tadi dari Arizona kau. Pukul 7 malam kot maknya ya. Lita Belita, Rosliza, Fauzia Muhammad, Tia Atia, tu dia. Normah Basar dah masuk. Suwarti, Siti Afsakula, Mas Ayu, Wan Zakia. Like dan share guys. 138 dah masuk kelas. Tapi yang share baru 72. Jamalia Nawawi ya, Cintaku Mamirus dah masuk. Na Anis, Najir Rahman dah sebut. Hasna Syahari, Zurina Maisa dah masuk. Terima kasih. Suara memang serak-serak basah selemah ya. Tengah-tengah recover. 115 orang dah share. Terima kasih. Suhamni Rangga, Nina Mustafa dah masuk. Quattro Venture Music. Tu dia. Quattro. Jali Hamid, Suhaila Sufaat ya. Najir Rahman dah sebut. Umi Anam, Siti Afsakula, Cintaku Mamir dah sebut. Cik Arman, Arizan Sarip, Cik Aloya. Ni lama tak nampak ni. Ya, lepas tu Peter Tan, good morning to you. Lama juga tak nampak Peter Tan. Ya. Lepas tu Panjang Jordan dah ada. Sahid Wakmik, Nani Triana dah sebut. Fazilah Salini, Zainab Hassan, Nur Azlina Sharif, morning to you. Happy Sunday. Muhammad Ridwan, Zaim Hadi Miskam dah masuk. Terima kasih. Haslinda ya. Fauziah Musa, Huda Wadah, Hafizatul Syuhaila ya. Dr. Narimah dah masuk. Terima kasih. Marpuah Bukhari, Cik Puan Aminah, Rifah Marjan dah sebut. Syarihan Hasan, Tokman, DJMS. Ini jangan nampaknya. Nur Azlia Arifin, Raja Nur Azlina, sewa kereta murah Sandakan. Tu dia. Umi Ana, Anggrek Pacitan. Kalau dia kata pergi Sandakan, kita akan kontak ya. Sewa murah, sewa kereta murah. Syamsina Sa'ad, Asmarina Kak Cik, Yan Zainab Hassan, Norman Basan dah sebut. Sarimah Syari, Rizana Nasri,
Kutut Molin dah masuk. Terima kasih. Good morning to you. Fazila Salin dah sebut. Baba Hassan. 198 share. Wow. Salah Siang Muradi. Siapa lagi yang Tok Abah belum sebut? Irwan Yusof, Nur Amalina, Muhammad Munir, Mickey Angler. Angler Ramini Hussein, Mr. Moringa, Singapura dah masuk. Zakia Khanda. So itu dia antara sahabat-sahabat yang sempat Tok Abah sebut ya. Mungkin nanti kalau perasan ya. 203 orang dah share, so I got to start ya. Bunga Kasihmu tu dia. Ya, Mas Rina. Alhamdulillah ya. So nasib baik kita sihat ya. Kutut kata bangun-bangun, cuba nak cari kita punya live. Alhamdulillah dapat bersama. Ingat mula-mula tak buat sebab letih ya. Demam sikit, batuk sikit. Ni biasa. Tak ada kena dengan COVID. Alhamdulillah. Tok Abah dah pernah kena COVID sekali ya. Mungkin dah 7-8 bulan yang lepas kot ya. Baik. So tajuk hari ni masih nak menambat hati pasangan bahagian yang ke-10. Wah, dah 10 hari kita bincang benda ni ya. Walaupun tidak berterusan, ada masa yang kita terpaksa cuti ataupun bincang benda lain. So, hari ni kita bincang bahagian ke-10. Ini menarik ya. Kita mulakan dengan tip nombor 34. Tapi semalam, kita kata tip nombor 33, beri ruang untuk pasangan untuk jadi diri mereka yang sebenar. Let them be their own self. Jangan kita over control sampai nak ubah mereka, maka mereka tidak akan jadi normal dan takut-takut mereka tidak akan rasa bahagia. Rasa macam terkongkong, terpaksa, jadi macam drama queen, macam berdrama lah, macam bukan drama queen, macam berdrama, macam berlakon sebab not their real self. Of course lah, semuanya kena syariah compliant. Kita nak benarkan mereka jadi mereka yang sebenar, tapi kalau benda tu tak bagus, ya tidak dibenarkan oleh syarak, agama kata tak boleh, maka kita kena nasihat, larang, pujuk, didik dan sebagainya. Itu je lah kan. Tak payahlah kita argue on that. Itu benda basic. Yang salah tetap salah. Yang haram tetap haram. Yang harus itu harus. Yang makruh itu makruh. So kita kena faham hukum asalnya. Jangan pula terbalikan. Tok Abah kata be yourself man. Come on. I like to dance. Naked. Udah. Dia nak dance naked. Dia suka buat tarian tiang. Di halayak ramai. Engkau janganlah. Tarian tiang kat layak ramai tak boleh. Tarian tiang, pakailah tiang berapa banyak pun di rumah untuk suami awak, untuk isteri awak. Ni yang kena suami nak buat tarian tiang, bukan isteri. Allahu Akbar. Masing-masing punya karena dan kegilaan. Sebab ramai kita ni, bukan kita lah, ramai anda ni yang gila-gila. Tok Abah tak. Ada juga. Ya, gila tidur, gila mancing, gila TV, gila bola, gila tenis, gila bowling, punya gila. Semua kita ni ada gila-gila masing-masing. Faham ya? So jangan kata aku tak gila. Orang gila memang tak mengaku gila. Orang gila tak ada seorang mengaku gila. Saya gila, maka saya wajar dihantar ke hospital bahagia. Ada ke? Tak ada. Kalau dia boleh cakap begitu, dia tak gila. Ya? Orang gila tak pernah mengaku gila. Dia kata doktor yang gila, dia kata psikiatris yang gila. Alright? Itu semalam punya cerita. Tip nombor 33 untuk mereka yang tak dapat ikut semalam ya. Hari ni kita sambung yang ke-34. Ini menarik, tapi sebelum tu kita kena sebutlah siapakah yang menaja program kita. Program kita pagi ni tajuk oleh webinar komunikasi berkesan yang dianjakkan tarikh daripada 29/9 original date, tapi ramai ya agensi kerajaan dan swasta dan juga orang awam, kita punya netizen, kawan-kawan kita yang minta tolong tangguhkan Tok Abah sebab kami belum dapat green light daripada bos. So it takes time because kami baru tahu program ni, kami baru minta izin bos, so give us extra time. Please, can you please forward the program? Bukan forward ya, postpone the program. So Tok Abah kata, okay lah, selepas bincangan Tok Abah punya kru, mereka kata bolehlah ya, kita cuma ada masa untuk bulan depan kita ada masa kosong pada 19 Oktober. Masa lain dah padat. 14, 15, 16 Tok Abah ke Terengganu. Tok Abah bertindak sebagai, maaf ya, bukan nak show off, tapi nak cerita aja. Jadi Pro Chancellor UBC, University College Bestari. So Tok Abah kena terlibat dalam convocation. Sekarang memang musim convocation. Semua orang faham ya. Ada anak yang convocation, mereka faham. Ya. Kebanyakan universiti di Malaysia, universiti awam atau swasta memang mengadakan hari convocation pada bulan Oktober. Ya. So banyak yang Tok Abah dengar ya, daripada banyak IPT, IPTA
Dia tak pakai IPTA, IPTS. Itu dulu. Sekarang UA, US. You masuk US, pergi US ke pergi UA? Cik, Tok Abah kata. UA, US apa dia? Universiti Awam. Universiti swasta. Cik, US. Cik, sedap sikit bunyi. UA ni Ustaz Azhar. Jangan marah Ustaz. Ustaz Azhar ni kawan baik Tok Abah. Ya? Ustaz Azhar Idrus. Okey. Dia kalau jumpa Tok Abah, mesti dia peluk dari belakang. Kan selalu dia main tutup mata pula tu kadang. Dia tutup mata dengan Ustaz Azhar Idrus. Comel lah. Orang, nak kata orang tua, Tok Abah lebih tua. Orang yang muda sikit dari Tok Abah tu. Ya? Yeah? Okay. So please come to our webinar pada 19 Oktober. Fantastic, ya. Kita akan terangkan di mana kesilapan kita, kesilapan lazim dalam berkomunikasi. Lepas tu, kita akan terangkan 21 kesilapan lazim tu. 13 nama style berkomunikasi. Ramai orang tak perasan style dia. Bila kita tegur, kita tengok, oh awak ni orang yang sangat dominan. That's why kadang-kadang ramai lelaki akan rasa memang tergugat. Ada wanita jumpa Tok Abah, dia kata, saya ni Tok Abah, ramai orang nak berkawan. Lepas minggu, 2 minggu, semua lagi. Tanpa sebab. Ya? Saya suka kat this guy. Memang dia pun nampak macam suka kat saya. Tapi bila kami dah cuba berkenalan, ya, selepas 2-3 minggu, dia terus lagi. Tanpa cakap apa-apa. Tok Abah tengok, Tok Abah analyze. Oh, dia punya communication sangat menggugat. Maksud menggugat merasakan orang lain rasa kecil. Rasa kecil sebab dia terlampau dominan. Itu sebabnya pernah ada dulu sahabat kita, Datuk Profesor Muhaya. Dia kata orang perempuan ni kadang kena buat bodoh-bodoh. Buat bodoh-bodoh bukannya jadi bodoh tau. Meaning go down your level to people's level. Tok Abah selalu cakap pada anak-anak Tok Abah, berfikir macam pendeta tapi bercakap macam rakyat jelata. That is my words lah. Yeah. Berfikir macam pendeta. You can be the smartest guy or girl on earth, but talk to people's level. And people will love you. That is what we will discuss. Also, in our program webinar pada 19 Oktober. Dan semalam Dr. Narimah pesankan Tok Abah. Dan sekarang masalah komunikasi ialah kadang kita salah guna social media. Kita salah guna, kadang-kadang dia ada kata, oh maaf ya, salah pintu, salah window, salah tingkap, salah lubang, dia kata, salah grup. Padahal dia sengaja tu. Kadang-kadang memang tersilap. Tapi kadang sengaja. Nak provoke. Kita punya WhatsApp group, terutamanya kita punya kawan-kawan sekolah, kita cakap benda-benda yang boleh menggugat emosi orang lain. Cakap politik yang partisan. Cakap tentang politik is okay secara umum. Tapi kalau, awak ni tak guna sokong parti tu, bodoh lah. Janganlah. Kita buat WhatsApp group, terutamanya di kalangan kawan-kawan, alumni, ya, special group, untuk merapatkan hubungan. Namanya pun social media untuk bersosial, untuk menyambung satu rahim. Barang siapa menyambung satu rahim, dibuka pintu rezeki, dianjakkan tarik ajal, panjang umur. Tapi barang siapa memutuskan satu rahim, ini kadang ada 2-3 orang sahabat Tok Abah ni, entah macam mana dah sempat. Please don't talk partisan politik in this group, please. This is dia masih mengutuk parti sana, menyokong parti dia. Astaghfirullahalazim. Nampak dah? Ini masalah. Ini masalah komunikasi. Di tempat kerja sama. Padahal kalau WhatsApp group untuk kerja, untuk sahabat-sahabat, untuk share information tentang kerja, dia masukkan hal politik, dia masukkan ni aku ada masalah lah, cikgu kat sekolah anak aku tu memang tak guna. Dia masukkan masalah dia dengan cikgu dalam WhatsApp group yang berkaitan dengan kerjaya, dengan kerja. Sesuai lah. Ini masalah. Ini masalah sekarang. So saya tak ada tempat. Cari tempat juga. Takkanlah you ada cuma satu WhatsApp group. Impossible lah nowadays, ya. So Tok Abah bukan nak apa, tapi Tok Abah orang nak ajak masuk WhatsApp group, please join lah. Walaupun tak komen tak apa. I want you to be in my group. Tapi Tok Abah dah ada 100 group yang ajak, yang 50 yang Tok Abah terima, ya, jadi ahli dengan tidak leave the group sebenarnya. Left group, ya. Tapi yang Tok Abah respon mungkin cuma 10 lah. Itu pun jawab salam. Jawab salam. Tok Abah tak sempat nak baca. Baca komen, ya, sikit-sikit kalau benda yang nasihat. Sharing yang bagus-bagus. Wow. Semalam sharing tentang konsep rahmah. Bukan hikmah. Semalam punya viralnya. Di banyak WhatsApp group, Tok Abah nampak.
atau apa pun share that particular video dengan my family, dengan anak-anak tentang konsep hikmah. Fantastic. 2 minit 2 minit 7 saat ke? 2 minit 27 saat lebih kurang. 2 minit setengah kurang lebih. Tetapi dia punya nasihat, it will change your life. It will change your world. It will change your psychosomatic, social and spiritual. Psycho, social, spiritual self. Tok Abah baca je, wow. Bukan baca, dengar. Ya, Tok Abah daripada seorang profesor, seorang syekh. Ya, dia bercakap kat TV. Ya, di interview, so Tok Abah dengar, wow, konsep hikmah. Kalau kamu diberi hikmah oleh Tuhan, oleh Allah, maka tidak ada masalah. Banyak semua masalah akan selesai. Ya, tapi kalau Allah tak bagi awak hikmah, maka kamu dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Ini part of communication. Sebenarnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal. Itu pun salah satu ciri hikmah. Bercakap ikut kadar akal. Orang pandai kita cakap itu. Sebab itu apa kata apa tadi? Berfikir macam pendeta. Bercakap untuk rakyat jelata. That is my own word, ya. Kalau tak cantik, itu memang tak apa punya quotation. So, tak cantik, tak apalah. Berfikir macam pendeta, tapi bercakap untuk rakyat jelata. For the lay people can understand. Go down to their level, awak orang yang hebat berkomunikasi. Go down to people's level. Bak kata Profesor Moya, kita buat bodoh-bodoh. Bukan jadi bodoh, buat bodoh. Jom kita masak mi bodoh pun tak apa. Bodoh ke? Tak bodoh, means simple. Simple, for the simple mind, for the simple people. Masak mi bodoh. Jom kita makan rojak bodoh. Saya mau kutai bodoh. Bodoh ke kutai tu? Ataupun yang makan tu bodoh ke? Tapi ada netizen ni, dia terus tibayun sebelum tabayun. Dia nampak, when you don't do anything, people don't know whether you are smart or otherwise. But when you start commenting, people may judge. Ya Allah, bodohnya dia. Tengok netizen ni bodohnya, dia tak faham, dia bodohnya. Nampak? Jangan jadi begitu, ya. Mbak kata Profesor Tok Abah dulu kan, pernah Tok Abah share kan? When you are so silent, I thought you are not smart. You are stupid. But when you start talking, I'm very convinced that you are really stupid. Faham, ya? Itu Profesor Tok Abah bergurau. Bukan cakap pada salah seorang pelajar. Tapi ni profesor dalam bidang psikologi komunikasi. The communication is the psychology of communication. Maksudnya, fikir dahulu. Dan Nabi mengesahkan, bersabda dengan mengatakan, cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda-benda baik yang kau nak cakap, diamlah. Jangan tunjukkan kebodohan awak ataupun ketidaksensitifan awak ataupun kekurang ajaran awak. Semua bahasa berat tu, jawapan bahasa senyum aja. Kekurang ajaran awak, ya. Itu tentang semalam punya kisah dan Tok Abah punya webinar pada 19 Oktober. Please come. You will enjoy the session, you will benefit. Yang penting benefit, bukan enjoy. Enjoy juga, tapi benefit, seronok, dan will change your life. I don't change you. You change yourself. I inspire you. You motivate yourself to act out, to implement, to carry out, untuk menjalankan apa yang kita sarankan. Hasil kajian berpuluh tahun, hasil pengalaman Tok Abah berpuluh tahun di lapangan dalam bidang psikologi dan komunikasi. Kita kongsi dalam program komunikasi berkesan di tempat kerja agar disayangi bos, rakan sekerja, dan orang awam dan ataupun pelanggan. Seronok. Berbandoi, bos, send your staff. Ample time. Now, no excuse, bos. No excuse. Kata dulu, tak sempat lah nak hantar. Now, because ramai yang komplain tak sempat, so kita anjakkan ke 19 Oktober. Ample time. Nak contact HRDF, pun boleh. Gitu. Right. Tip nombor 34. Excited tau. Bahan ni seronok nak share. Ni penting, ya. Sebelum tu, Miza Ayat, Ibnu Hajar, Anis, faham kata Hanis Hasan, ya, Suryati Surati bercakap ikut kadar akal, bagus. Ya, Kasih Atih Dahlia, ni jangan nampak, ya. So Dr. Narimah dah ikut catat quotation Tok Abah, berfikir macam berita, bercakap seperti rakyat jelata. Yes, that's what I mean. Ya, okay. So Saiful Saidi, Mas Ayu, Jamilah Harun. Okay. Okay. Dr. Narimah kata, saya masak nasi goreng bodoh dan cucu-cucu suka.
Bodoh ke nasi goreng tu? Tak, simple. Maksudnya simple. Nasi goreng simple-simple aja. Itu nasi goreng bodoh, mi goreng bodoh, kuih bodoh. Pergi ke restoran. Dek, kuih bodoh satu. Orang mau tengok, bodohnya dia ni minta kuih bodoh. Yang komen tu yang no comment. Tahu tak nak komen ya. Zainab Hassan, Miran Balan. Oh, Miran Balan dah masuk ya. Jangan ni kasih siapa? Kasih Atih, Jamila Harun, Maimunah Cik Nah tak sebut tadi, Siti Hajar Ahmad, Patch Adam Story. Okey, dia anjak kawan-kawan ni Tugiman, Jawa-Jawa pun dia ajak. Ya, Tugiman, Parmin, Samina Sati, Azimah. Ramai Jawa lah kawan dia. Okey. Tapi Scarlett Edna tu dia tak berapa Jawa lah. Kalau Scarlett ni tak berapa Jawa. Ya, Siti Ajar, Suryati, Aisyah Nasir, Mazliza, Norani Lop. Jangan sebut Norani Lope. Orang marahlah orang Perak ya. Norani Lop. Jiran Tok Bah ada ya. Datuk apa nama? Lop. Kami panggil dia Lop. Lop. Yup. Ya. So baik. So, tip nombor 34 ialah, ini dia. Hisap kelemahan diri kita secara berkala. Dan Tok Abah pesan pada Tok Abah ya. Tok Abah dari masa ke masa, bukan dari masa ke masa. Hampir tiap malam Tok Abah hisap diri sebelum tidur, tengok ya. Kadang dengar YouTube yang bagus-bagus, hisap diri. Aku ke mana nak begini? Ya, ke mana nak bimbing anak cucu? Ya, so tengok fikir di mana silap aku lagi. Ya, di mana lagi kekurangan ya, di mana lagi apa benda yang patut aku belajar. Hisap diri, hisap kelemahan diri. Maksudnya evaluate your weaknesses. Ya. In a consistent manner, secara berkala, bukan ad hoc. Bukannya setahun sekali, bukan masa tahun baru, bukan tahun baru Cina, tahun baru Masih, tahun baru Hijrah, ya. Bukan. Kita secara berkala, ya. Tiap malam sebaik-baiknya, paling kurang pun seminggu sekali dia menghisap diri. Evaluate yourself. Ya, evaluate yourself. Self evaluation in a consistent manner. Hisap diri secara berkala. Secara konsisten, bukannya ad hoc, bukan sekali-sekala. Ya, okey. So, Normal Yasin, terima kasih. Saipul pun Nizam. Ya, so Mas Ayu, Zainun Ahmad, Yada Muhammad, Rifa Marjan, dia apa tu? Langsi bodoh. Dia beli langsir bodoh-bodoh je. Saya beli langsir bodoh je, kata Rifa Marjan. Dia pergi ke kedai bahan kain ya. Dia kata, bagi saya langsir bodoh. Saya nak cari langsir yang bodoh-bodoh je. Orang yang jual tu senyum aja, dia tahu. Ni bukan orang bodoh ni orang pandai. Sebab dia nak buat basahan, nak buat rotation aja kan. Siti Zalia. Sebenarnya kalau kita rotate kita punya langsir every 3 months, you akan dapat semangat baru. Ikut kajian psikologi. Awak kan banyak langsir-langsir lama. Jangan tunggu tiap nak raya baru tukar langsir. Bukan. Setiap 3 bulan, tukar supaya nampak warna baru, suasana baru, ya, environment baru. Just because tukar langsir, ya. Ajak anak cucu tukar langsir 3 bulan sekali sebagai satu rutin, ya. Langsir bodoh-bodoh pun tak apa. Tu dia langsir bodoh tu. Langsir bodoh-bodoh pun tak apa, tapi nak tukar suasana sebab we like change. Kenapa Tok Abah pakai baju grey? Ada sebab. Kan you nampak Tok Abah demam, batuk-batuk seselama sikit. So, baju grey ni sebagai terapi. Baju grey akan merawat diri yang agak demam, tapi Tok Abah tak demam ya. Seselama batuk-batuk, ya, sengal-sengal sikit ya, dukung cucu. Cucu yang paling comel, yang paling kecil, 17 kg kau, baru 2 tahun setengah. Comel, uncle dia panggil dia bulat. Ya, gebu, ya, gemuk, ya. Tok Abah kata janganlah panggil dia gemuk, ya. Ya, si Danny. Danny tu susah comel-comel. Dia dengan Tok Abah Tok Abah tak boleh kata I am sleepy, I want to sleep. Dia akan sondol, dia akan empap, dia akan geletik, dia akan cakar muka kita. Dia tak boleh dengar Tok Abah nak tidur. Saja ya, cucu seronok. Awak yang belum ada cucu tunggu, yang dah ada cucu faham sangat. Alhamdulillah. So, hisap kelemahan diri kita dari masa ke masa. Apa kena-mena dengan nak menambat hati pasangan? Ada benda perangai awak, sifat awak yang pasangan tak gemar, tak suka, tapi awak tak pernah hisap diri, maka awak tak nak berubah. Aku okey apa? Ni suami aku yang punya pasangan. Dia terlampau wife yang cerewet. I okey, tapi dia cerewet sangat. I okey. How do you know you are okay? Ada hisap diri? Ada buat penilaian? Ada tanya orang yang faham, yang kenal awak? When you want to know your true self, talk to your enemy.
Not to talk you punya kawan. Kalau tanya kawan, kalau kawan you punya BFF, I ni macam mana? You okay lah. You okay lah. Basically you are okay. Kawan, dia takkan cakap engkau ni kan, kalau cakap, tak fikir panjang. Kau bukan pakai kepala, kau pakai kepala lutut. So you akan, cabut. Tak nak lagi geng dengan BFF ni. Itu sebabnya kita kadang-kadang, kalau nak, ni kata sarjana ya. Orang bijak pandai kata, if you want the truth about yourself, ask your enemy. The negative thing. Tapi kalau you want to find the positive thing about yourself, ask your friend. Nak tanya yang benda positif, tanya kawan, boleh. Apa benda baik yang kau nampak aku buat? Ya, apa sifat benda baik? Apa sifat buruk? Buruk engkau ni, aku pun payah nak cakap lah. Kawan baik nak jaga hati. Tapi kalau dengan orang yang tak berapa kenal kita, you know what, I have been observing you. Ni bukan kawan ya, bukanlah musuh, tapi orang yang tak rapat dengan awak. You ni basically okay, cuma kadang-kadang you cakap tidak berlapik. Ya, you are so frank, you are so telus. So ramai orang kecil hati because you cakap tak berlapik. You call a spade a spade. Ni Malaysia tau. If you are in America, you are safe. Kawan tu apa orang Amerika, dia kata, hey Muhammad, your tie look like shit on you. Wah, orang Amerika, kita pakai tie, ingat dah, hebat lah dah, lawa dah. Muhammad, that tie look like shit on you. Kita kata, this my wife choose for me, you know. You don't say shit about my wife. Oh, okay. I got you. Saja. Tapi dia very frank. And very frank memang baik lah kan. Orang putih, kalau kat Amerika, kat UK tak. Dia takkan kata, that tie look shit on you. Tak. Orang putih takkan kata begitu. Tapi orang Amerika, dia so, kata simple. So down to earth. Itulah dia kata. Profesor pun pakai tie. Tapi pakai jean. Pakai jean yang koyak kat lutut. Profesor. Pakai jean koyak kat lutut. Pakai tie. Pakai coat yang beli kat kedai yang ready made punya lah. Itu profesor di Amerika. Kadang ada patch kat dia punya siku. Itu style profesor kat sana. Very simple. So one of my professor tak panggil, Prof. Dia pandang, Muhammad, if you call me professor, I fail you. Call me Dick. Nama dia Richard Powers. Orang panggil dia Dick. Richard, dia short term is Dick. Dick Powers. So call me Dick. Muhammad, don't call me professor. If you call me professor again, I got to fail you. Wah, sebab dia tak ada gap dengan pelajar. Sangat baik Profesor Powers dia. Sangat lemah lembut. Sangat sabar. Dengan pelajar. Macam kita saja seorang pelajar. Padahal yang menunggu luar tu banyak. Tapi dia akan layan kita dengan sabar. Dia akan terangkan. Dia mengajar statistics dan communication. So orang yang sangat baik. Sangat simple. Sangat smart. Profesor lah kan. Okay. So kita kena check kelemahan kita dari masa ke masa. Ingat, Tok Abah pesan pada semua orang, terutamanya pada diri Tok Abah, nobody is perfect. We are all work in progress. Tu dia. Tok Abah punya nota ada langkau page pula. Sayangnya. Dia tak apalah. Ada hikmah. Orang tua kan buat nota waktu tengah malam. Maka dia langkau page. Artinya ada page yang kosong tengah-tengah tu. Jadi Tok Abah kena isi. Kena isi page yang tengah-tengah tu dengan fakta-fakta ataupun poin-poin supaya tidak rugi page. Boleh langkau 2 page. So artinya tengah-tengah tu kosong. Macam mana orang tua ni? Mungkin tangan Tok Abah terlekat ke apa ke. Yalah jadi orang tua. Okey, tip nombor 35. Tip nombor 35 bagaimana nak menambah hati pasangan ialah ini pun basic lah. Basic ya. Tingkatkan integrity, honesty, compassion, tolak ansur, baik hati. Jadi orang yang berwibawa. Jadi pasangan yang berwibawa. Apa maksud berwibawa? Dia jujur. Tok Abah dah sebut kemarin dulu kan? Kalau kita bohong sekali, kita kena cover. Tutup bohong itu dengan 100 pembohongan yang lain. Jangan bohong. Kecuali muslihat. Awak boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bergaduh. Dua orang bergaduh. Bedah dengan Minah bergaduh. So Tok Abah jadi orang tengah. Kita pun cakap jumpa kat Bedah. Nama favourite ni. Bedah. Aku jumpa Minah semalam. Dia kirim salam. Padahal tak ada. Minah tak ada kirim salam kat Bedah. Sebab musuh ketat. Minah kata engkau ni sebenarnya banyak kebaikan yang dia nampak. Ya ke? Minah cakap tu. Iya Bedah.
Ya, lepas tu dia kirim ni. Dia bagi ni fruit cake yang kau minat tu ni. Ni. Padahal Tok Abah beli kat kedai. Fresh punya lah, fresh punya Tok Abah beli. Ni Minah apa ni kirim apa ni kat kamu Bedah. Ya, tanda dia memang ingat kat kau. Allah, saya cukup benci menyampas kat dia. Tengok rupanya baik dia. Dia bercakap baik tentang saya. Ya, dia bakal cakap baik tentang awak. Ya, dia memuji kebaikan awak, ya, kejujuran awak, dan ni bagi hadiah fruit cake. Ni 1 kilo fruit cake ni tak tahu berapa harga. Bukan harga yang penting, tapi dia punya hormat ke awak. Oi, kalau macam tu ni saya kat rumah saya ni banyak kopok ni. Ya, tolong bagi Kak Minah kalau Tok Abah. So, Tok Abah pun bagi pula Kak Minah. Si Bedah puji sangat. Apa yang kau buat sampai Bedah? Bedah puji saya. Kita berbohong sebenarnya. Tapi itu muslihat untuk mendamaikan dua pihak agar berbaik-baik. Ya, insya-Allah. Itu diharuskan. Tapi jangan sampai kena kantoi kan. Kan backfire pula. Ada whiplash. Ya, fahamlah kan. Tapi mudah-mudahan dengan niat baik, dengan cara yang diharuskan oleh syarak, mudah-mudahan anda atas dasar yang baik. So, tinggalkan integriti, kejujuran, compassion, kasih sayang, tolak ansur, toleransi. Guys, you tidak sempurna. Pasangan tidak sempurna. Semalam Tok Abah baca satu hadis. Ya, Tok Abah tengah buat persediaan tips menjadi suami misali. Ikut model Nabi. Sebab yang suruh memberi tazkirah berkaitan dengan Maulid Rasul. Ya. So Tok Abah buat persediaan. Ya. So malam tadi pukul 12.30 ya. Sebelum pukul 1 Tok Abah tidur awal ya. Sebelum pukul 1 dah tidur tadi. So pukul 12.30 Tok Abah cek apakah di antara amalan-amalan bijaksana suami misali ikut modal Rasulullah SAW. Ya, Nabi bersabda, maksud hadis ya, kalau kamu tak suka sesuatu perangai atau amalan isteri kamu, jangan marah, ya, jangan terus benci, tetapi tengok pula apakah sifat-sifat amalan dia yang positif. Sebab bila mata kita mata lalat, mata langau, cari yang tak elok tentang pasangan kita, pasti jumpa. Kalau orang cari kesilapan Tok Abah, banyak, beratus kot kesilapan Tok Abah. Tapi kalau nak cari kebaikan Tok Abah, mungkin boleh jumpa kot. Tak satu, dua adalah kot kebaikan. Ya. So, bila kita cari kebaikan, itu pesan Nabi tu. Kalau kamu marah pada isteri kamu, ya, kamu cuba tengok apakah kebaikan-kebaikan dia. Sifat-sifat yang baik yang lain. Untuk menutup kelemahan dia yang buat kita marah tadi. Itu yang satu hari Aisyah buat tengah-tengah makan sup lah yang Aisyah masak. Dan Nabi punya sifat, Nabi punya perangai, Nabi SAW punya perangai ialah bila minum pun Nabi akan share setengah gelas untuk Nabi, setengah untuk. Dan kadang-kadang Nabi suruh Aisyah minum dulu dan bekas bibir Aisyah itulah tempat Nabi minum. Itu semua orang dah tahu kan. Itu punya romantiknya. Ya. Tapi hari tu dia sup yang Aisyah masak tu, dia Aisyah confident mesti share 50-50. Tapi hari tu Nabi makan dan makan lebih setengah. Nabi makan. Jadi Aisyah tegur, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tak kongsi dengan aku? Biasanya kamu akan kongsi makanan itu dengan aku. Ya, kenapa kamu tak?" Dan Nabi diam je. Nabi terus makan. Aisyah pun heran. Nabi tak pernah buat begitu. Nabi marah ke? Apa ke? Dia pun heran lah kan. Kenapa Nabi makan seorang? Sebab Nabi kalau makan, mesti share dengan Aisyah. Ataupun isteri yang lain. Kali ini dia makan. Lebih setengah. Sampai 3 suku. Aisyah tanya kali ketiga. "Ya Rasulullah, kenapa engkau hari ni? Ya? Kenapa engkau hari ni tak esok? Kenapa engkau ni? Ya? Kau tak share langsung? Dah tinggal sikit." Barulah Nabi bagi. "Silakan Aisyah." Silakan Aisyah ya. Aisyah pun makan satu sudut. Buat. Aisyah tersilap. Oh ya. Okey, Tok Abah silap. Bukan sup ya. Contohnya ialah kopi, minuman ya. Nabi minum, biasanya share. Itu sebabnya tempat bekas Aisyah minum dia Tok Abah silap cakap sup, minuman. Rupanya Aisyah tersilap
bubur garam, bukannya bubur gula. Ini semua ada dalam sirah ya. Boleh Google. Cerita ni bukan cerita orang buat-buat. Ya. So, Aisyah tersilap. Instead of bubur gula dalam minuman, Aisyah bubur garam. Sebab nampak sama kan, putih whatever ya. So, semaknya bila Aisyah minum tu, diludahkan balik tu. Ya, sebab masin. Ya Rasulullah, ampun maaf, ampun maaf. Apa Nabi kata? Nabi senyum. Nabi tak marah pun. Ya. Sebab Nabi, ya, kalau minum, kalau makan, mesti share. Dia tak pernah minum seorang habis ya. Tak, itu sifat Nabi, pengasih, penyayang, romantiknya. Itu yang samalah macam kisah tu hari tu ya. Ni perangai Nabi kan, kalau makan anggur, makan apa, makan limau, makan apa-apa yang orang bagi, dia akan makan sebiji, dia pas kat kawan, kanan dulu, kanan dia pas, and then round, second round baru Nabi makan balik. Satu hari, orang jamu anggur yang terbaik daripada ladang dia yang paling hebat ya. Yang anggur yang terbaik, yang paling ranum, dia bagikan satu pinggan lah kepada Nabi. Nabi pun senyum, tengok, wah, kegemaran Nabi. Nabi makan satu, wah, Nabi senyum. Sahabat-sahabat kata, ya Allah, best je. Nabi senyum, sedaplah, dapatlah kita merasa. Nabi makan lagi. Kalau sahabat-sahabat pun dah mulai heran, ni Nabi tak pernah buat ni. Nabi tak pernah buat makan macam ini ya. 3, 4, 5, satu pinggan ya, habis. Habis Nabi makan. Jadi sahabat semua giling kepala. Wah, kali ni Nabi lain macam sikit ya. Punya sedapnya anggur tadi, sampai dimakan habis. Kita langsung tak dapat. Jadi mereka pun bertanyalah. Masa dah keluar dari rumah tu, ya Rasulullah, nampak kaya sedap sangat anggur tadi sampai hang tibai seorang. Kalau maaf lah, itu ikut bahasa ya, kita lah. Hang tibai seorang nampak kaya. Rasulullah makan seorang nampak kaya. Wahai para sahabat, aku tadi tak nak memalukan tuan rumah. Anggur tadi terlalu masam. Jadi kalau aku bagi ke engkau, akan malu tuan rumah. Tengok kehebatan Nabi SAW. Dia makan satu pinggan habis. Supaya jangan ada sahabat pun yang makan, sebab masam sangat anggur tu. Sebab tuan rumah pun punya hormat kat Nabi. Dia tak nak cuba. Dia tak nak makan. Dia tak nak bekas dia makan nak bagi kat Nabi. Memuliakan Nabi. Dia tak rasa. Dia tak tahu pun. Jadi tuan rumah pun senyum. Happy sangat sebab Nabi makan sampai habis. Anggur yang sangat masam. Sanggup awak? Sanggup awak? Engkau ada? Kau ada panggil macam tu? Tahu apa tak sanggup. Okey? So dia. So sebagai orang yang nak menambat hati pasangan, tinggalkan integriti, kejujuran, compassion, tolak ansur dan baik hati kita. Sebenarnya Tok Abah sangat suka orang yang tiap-tiap hari petang. Oh, kami dah sedekah subuh, kami dah hadiahkan pahala untuk keluarga kami yang masih hidup atau sudah tiada. Sangat baik. Amalan yang sangat baik. Tanda anda orang yang ada compassion, ada baik hati. Sedekah. Ya. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Bersedekahlah, anda akan jadi kaya. Ini kata sarjana. Memang betul. Sebab the more you give, the more you get. Setiap satu kamu beri dengan ikhlas, Allah bagi balik minimum 10 kali ganda. Mana tak kaya? 10 kali ganda. Bukan mesti kaya harta. Mungkin kaya kebahagiaan, kaya kesihatan, kaya keimanan, kaya caringness, kaya kasih sayang. So many kekayaan dalam dunia ini. Jangan fokus pada satu aspek saja. Don't kantu restrict your mind just to one aspect of kekayaan. So, nombor 35, tingkatkan kita punya kewibawaan. Wibawa anda sebagai seorang manusia, ya, maka insya-Allah pasangan kita akan tertambat dengan perubahan positif diri kita ya, jadi orang baru. Selalu saya selalu sebut kan. Okey. Ingat balik, program kita dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober yang ditunda daripada 29 September minggu depan lah. Tunda sebab atas permintaan ramai. Sebab ramai sangat agensi dan netizen yang baru tahu. Jadi mereka tak sempat nak buat the administrative steps untuk datang hantar peserta. Dan ramai yang mendaftar. Termasuk Dr. Narima, ramailah. Ya, tu apa tak check dia punya senarai. Tapi yang beritahu dan register Dr. Narima. Yang lain
Ramai yang dah register yang mendengar ni. Tapi Tok Abah tak nampak ya. Yang mungkin Coach Amy pun dah register. Mungkin Cikgu Mokhtar pun dah cetuk. Tok Abah tak pasti ya. Ni. So ramai yang dah mendaftar di kalangan sahabat-sahabat yang ikuti kita yang program tiap-tiap pagi. Okay. So Tok Abah akan buat pada 19 Oktober. The only day yang available in October. So insyaAllah ample time untuk semua ya. Tapi yang penting isu yang Tok Abah akan bincangkan, isu yang sangat contemporary, yang akan mudah-mudahan menjawab banyak. Kenapa bos tak pandang saya? Kenapa bos tak pernah dengar cadangan saya dalam mesyuarat ke, dalam personal ke? Never listen to my suggestion. Padahal akhirnya dia buat benda yang that I have suggested before. Kenapa dalam masa penilaian saya dapat penilaian rendah? Kenapa kalau kenaikan pangkat, bos macam tak nampak saya? Saya yang, sebenarnya pada saya nampak saya yang paling efisien. Saya yang paling rajin. Orang lain tu banyak mengampu, banyak bermuka-muka je. Pretend-pretend je. Tetapi mereka yang dapat naik pangkat. Mana silap saya? Cek punya cek, rupanya communication skill. Ya, presentation skill. Yang tidak meyakinkan bos untuk menaikkan anda ke jawatan yang di pohon. Ini semua dapat kita atasi insyaAllah. Kenapa kawan-kawan saya macam tak nampak saya? Masa pergi makan pun tak pernah ajak saya. Ajak orang lain. Sebelah saya dia ajak, tapi saya tak diajak. Kenapa ya? Di mana silap saya? Saya bukannya, maaf ya, bukannya tiok bau masam. Ya, tiok saya pakai juga deodorant. Ada orang bertanya. Badan saya tak berbau, tiok tak bau, tak masam pun. Tetapi bila nak makan tu ke, tak ajak pun nambah. Tak ajak saya bila nak makan. Di mana silapnya? Cek punya cek. Communication problem. Kenapa bila dengan orang lain, customer tak ada komplain. Tapi dengan saya banyak karena banyak komplain sampai mengadu kat bos saya. Di mana silap saya? Saya buat yang terbaik. Saya layan mereka dengan okey. Ya, tu cek punya cek, rupanya dia punya cara vibration dia. Dia tak kisah. Guys, sayang menarik sayang, tak kisah menarik tak kisah, benci menarik benci. Bagaimana emosi awak masa tengok pelanggan? Saya tak ada feeling pun, pelanggan saya tak ada feeling. Then that's why dia tak ada feeling kat awak. Saya tanya, bila awak silap je terus dia komplain. Cuba pandang mereka dengan sayang. Anggap semua pelanggan awak macam adik-beradik awak. Macam kawan-kawan baik awak. Macam saudara-saudara mara awak. Because kita semua kan ada persaudaraan dalam agama, dalam Islam, persaudaraan secara universal. Everyone is your brothers. Yeah? Especially orang yang berinteraksi dengan anda. Alright? Itu yang. So please come to our webinar. Alright? InsyaAllah. Dan tak apa lupa ya. Malam tadi pun pukul 12.30 tu yang tak apa ambil Kondisi Plus. Ada yang ramai ya. Kemana-mana tak apa pergi pun orang akan tunjukkan kotak ni. Tak apa. Saya dah cuba. Memang ada kesan pada saya. Mereka mengaku Alhamdulillah. Baik umur 30-an. Laki-laki perempuan. Sampailah umur 70-an macam tak apa. Ramai yang kata sangat berkesan pada mereka, pada Tok Abah pun, ya, dapat membantu, ya, ringan badan, mudah nak solat, mudah nak buat kerja, ya, tak sengah-sengah, tak sakit. Ni sebab ada Cordyceps militaris, sebuah satu herba yang banyak antioksidan yang tinggi dengan vitamin C. Vitamin C ni juga increase your immunity system, tenangkan fikiran, cantikkan kulit dan malahan membantu collagen production. Ikut sains, ya, ikut sains. So alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So ini yang Tok Abah amalkan. Alhamdulillah ya. So ini juga satu perkara. Semua dekat komen pin ke atas. Alright. Tip nombor diam tak diam dah dekat 45 minit. So Tok Abah ada dua lagi sebab kita kena stop kat nombor 37. Nombor 36, lebihkan pasangan daripada diri sendiri. So kita kena bertindak jadi partner friendly. User friendly, customer friendly, partner friendly. So apa pun awak buat hari ni, keluarga Tok Abah tanya nak makan kat mana, kita punya brunch hari ni. Sebab every Sunday kita brunch kat luar sekali-sekala kan, rehatkan pembantu rumah supaya tak payah masak hari Ahad bagi mereka cuti kan. So kita makan kat luar. So Tok Abah tanya, Tok Abah tanya anak-anak di mana yang mereka nak makan. Ya. Akhirnya adalah anak kata, jom kita pergi ke Jahit. Kita jahit tu anak Allahyarham Profesor Datuk Harundin ya, Allahyarham ya. Itu anak dia nama Hana. Dia lah yang set up the restoran Jahit, jual steak, one of the best steak in town ya. So kami kata, jom kita pergi Jahit. Okey, hari ni Tok Abah belanja. Tok Abah kata up to Tok Mak ya. So artinya kita
melebihkan pasangan kita dan anak-anak orang lain daripada diri kita. So, I'm game. I'm game. Mereka nak makan mana? Kat Dipas, okey. Kat makanan Cina, alright. Makanan Arab, fine. Asalkan benda yang tak boleh makan lah. Lebihkan pasangan, lebihkan orang lain berbanding diri kita, orang akan sayang kat kita. Ya, so lebihkan pasangan daripada diri sendiri. Ini namanya spouse friendly, customer friendly, and partner friendly. Buat apa tindakan based on partner friendly. Ya, kita bertumpukan kepada apa yang baik untuk mereka, kita redha. Lebihkan pasangan daripada diri sendiri. Itu tip nombor 36. Tok Abah akan ulang balik besok. Ya, sebab ni nak wrap up sekarang. Dah 45 minit, dah 46 minit. Last. So Tok Abah kena berhenti kat nombor ganjil sebab witir ganjil, sunnah. Okay. Nombor 37, ni Tok Bah akan expand tomorrow Lihat dan cakna tanda-tanda sayang pasangan kepada kita. Banyak benda-benda kecil yang dia buat tanda sayang tapi kita tak perasan. Ini pun tip nombor 37 Tok Bah. Tengok, baca, rujuk, banyak tempatnya. Akhirnya dapat diskon yang Tok Bah memang setuju sangat. Yang benda yang Tok Bah setuju, Tok Bah akan share dengan you all. Lihat dan cakna tanda-tanda kasih sayang pasangan kepada kita. Kerana benda-benda kecil je. Alamak, dia siapkan ubat-ubat sini. Ni ni underwear awak kat laci ni. Ni underwear buruk. Underwear yang ada lubang, laci besi. Ni underwear yang ada lubang. Ni untuk lap kereta. Underwear berlubang. Artinya jangan buang buat lap kereta. Jangan buat lap muka, gila kau. So ini benda-benda kecil tapi besar dia punya implikasi sebab tanda sayangnya kepada kita. So, tip nombor 37 yang Tok Bah akan repeat besok dan ulas dengan contoh-contoh yang lebih detail. Lihat dan cakna tanda-tanda sayang pasangan kita terhadap kita. Banyak benda-benda kecil yang mereka lakukan sebenarnya tanda sayang yang kita terlepas pandang. Terutamanya lelaki yang nampak jauh. Kita punya mata ni tunnel vision, nampak jauh, tak nampak yang dekat. Okay guys, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru untuk mereka yang ada walimah semalam, hari Jumaat, hari semalam ataupun hari ini. Selamat pengantin baru, happy birthday, happy anniversary, happy menimang cucu, menimang cahaya mata, selamat bekerja, selamat bercuti, selamat berbonding, selamat makan bersama keluarga. So mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan kepada kita semua. Buat yang terbaik hari ini, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.